وأكرم آله وأصحابه كرام الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أشهد ونشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم فصل وسلم على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. الحمد لله. ثم أقول رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد. قال الله سبحانه وتعالى في تنزيله: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة صدق الله العظيم. ربي أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا. إلهي أنت مقصودي ورضاك مطلوبي فأعطني محبتك ومغفرتك يا أرحم الراحمين. Alhamdulillah, yang pertama-tamanya kita merofakkan kesyukuran kehadiran Allah Ta'ala yang mana dengan limpah kurnia dan juga dengan rahmatnya, alhamdulillah, malam ni kita sekali lagi dapat bersama-sama di dalam rumah Allah Ta'ala ini dalam rangka kita menunaikan salat fardu maghrib dan isya berjemaah. Mudah-mudahan salat kita, zikir kita dan doa-doa kita ianya akan diperkenan pada sisi Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin. Baik tuan-tuan, kita terus sahaja sambung pembacaan kitab Mafhum At-Tasawwuf yang dikarang oleh Al-Syekh Abdul Ghalib Ahmad Isa hafizahullah ta'ala. Dan kita sampai kepada bab zikir yang berikutnya, iaitulah al-istighfar. Dan tuan, sebelum ni kita terang berkenaan dengan dua zikir. Yang pertama adalah tilawatul Quran, membaca Al-Quranul Karim. Kemudian selepas itu kita dah uraikan berkenaan dengan at-tahlil, iaitu berkenaan dengan zikir la ilaha illallah, kelebihan-kelebihannya, dan juga kita dah terang keutamaan zikir tahlil tersebut. Malam ni kita masuk pula kepada zikir yang berikutnya, iaitulah al-istighfar.
iaitulah beristighfar. Dan tu apa dia makna daripada istighfar? Istighfar maknanya adalah memohon keampunan daripada Allah Subhanahu wa taala. Dan tu yang dimaksudkan dengan al-istighfar. Dan istighfar ini pula hendaklah kita lakukan pada setiap hari. Dan tiap-tiap hari kita lakukan istighfar. Kenapa? Kerana memang berhak dan perlu untuk kita istighfar hari-hari. Kerana kita adalah jenis manusia yang tidak terlepas daripada noda dosa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan tu sebagaimana yang Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut, kullu bani adama al-khata'. Setiap daripada anak Adam itu dia ada melakukan kesalahan, kata Nabi. Tuan-tuan, maknanya setiap orang ni ada dia melakukan dosa. Ada perkara yang dia tak perasan daripada kesalahan yang dia lakukan. Kerana tu adalah perkara yang begitu berhak untuk kita buat, adalah beristighfar, minta keampunan Allah Subhanahu wa taala pada tiap-tiap hari. Dan sebaik-baik doa, dan kalaulah dia nak berdoa dengan doa yang terbaik, adalah doa yang dimulai dengan meminta ampun daripada Allah Subhanahu wa taala. Itu sebaik-baik doa. Kalau dia nak berdoa, dia mulakan dulu dengan minta ampun dengan Allah Ta'ala. Itu sebaik-baik doa. Dan tuan, lepas dia dah salawat, selepas dia dah memuji Allah Subhanahu wa Ta'ala, dia mulakan permohonan dengan dia minta ampun dengan Allah Ta'ala. Dan tuan, yang tu dulu, barulah kita panjatkan, barulah kita sebut apa-apa hajat kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan tuan, jangan kita terus-terus apa ni langsung saja. No? Ya Allah, anak aku ni dia periksa, bagilah dia lulus terus ya. Dan tuan, ataupun ya Allah, aku ni tengah duk buat projek bagi berjaya. Dan tuan, terus apa ni minta perkara-perkara duniawi kita. Dan tuan, sebaik-baik doa adalah sebelum daripada perkara duniawi kita adalah minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan tuan, jadi kita doa selepas puji Allah, selepas kita salawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, mulakan terlebih dahulu, ya Allah, ampunkan segala dosa-dosa aku, ampunkan dosa kedua orang tua aku, ampunkan dosa seluruh daripada kaum muslimin, muslimat, mukminin, mukminat. Dan tuan, kita minta ampun terlebih dahulu. Maka ni adalah sebaik-baik berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan tuan, di sana ada satu hadis yang diriwayatkan daripada Imam Abi Dawud rahimahullahu taala. Siapa-siapa dia yang melazimkan istighfar ini, dan dia tiap-tiap hari dia beristighfar, jangan tinggal. Kerana bila kita tinggal istighfar, maknanya kita telah meninggalkan untuk meminta ampun kepada Allah Ta'ala. Sedangkan semua perkara akan menjadi terhalang. Semua perkara jadi terhalang bila mana seseorang itu menumpuk padanya dosa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan tuan, dosa ni menyebabkan rezeki tak lancar. Dan tuan, dosa ni dia menyebabkan kehidupan kita akan jadi tak tentu. Dan tuan, dosa ni dia menghalang daripada mendapatkan rizki daripada Allah Subhanahu wa taala. Dan tuan, perkara ni disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam
Innallaha la yahrumar rizq, kata Nabi. Sesungguhnya Allah dia akan tahan rezeki seseorang bila mana ada dosa yang menumpuk pada dirinya. Tuan-tuan, bila mana ada dosa lagi yang tak bersih, bila ada dosa lagi yang dia tak minta ampun dengan Allah Ta'ala, tuan-tuan, Nabi kata, maka terhalang bagi dia untuk mendapatkan rezeki daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tuan-tuan, maka kerana tu Nabi sebut, ni hadis riwayat daripada Imam Abi Dawud rahimahullahu ta'ala. Kata Nabi, siapa-siapa dia yang melazimkan istighfar pada tiap-tiap hari, maka dia akan ditunjukkan oleh Allah jalan keluar daripada kesulitan. Satu. Kemudian kata Nabi SAW, dia senantiasa akan mendapat petunjuk daripada Allah Ta'ala. Tuan-tuan, ni orang yang beristighfar, dia akan mendapat petunjuk daripada Allah Ta'ala dalam setiap perkara yang dia lakukan. Ketiga, kata Nabi SAW, orang yang melazimkan istighfar, dia akan diberikan rezeki daripada sumber yang dia tak sangka, kata Nabi SAW. Tuan-tuan, hadis riwayat Abu Daud. Tuan-tuan, ni nak tunjuk pada kita kelebihan orang yang tiap-tiap hari beristighfar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, maka dia kata, Bismillahirrahmanirrahim. Qala muallif rahimahullahu ta'ala, wa nafa'ana bi'ulumihi fid daraini amin. Al-istighfaru, meminta ampun dengan Allah, ay yaqulul muslimu astaghfirullah. Yang kata istighfar itu adalah ayat ataupun perkataan astaghfirullah, saya minta ampun dengan Allah Ta'ala. Astaghfirullah, Astaghfirullah, Astaghfirullah. Dan sebut pada tiap-tiap hari. Kenapa? Berhak untuk kita. Memang dia satu yang layak untuk kita. Minta ampun dengan Allah daripada segala dosa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan jangan kata tu, bila orang ni dia mendirikan sembahyang, lepas daripada sembahyang kita akan beristighfar sebanyak 3 kali. Tuan-tuan, ni siapa buat ni? Lepas daripada sembahyang istighfar 3 kali ni siapa buat? Tuan-tuan, ni dibuat oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Kita pun istighfar 3 kali. Astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa natubu ilaih. Tuan-tuan, 3 kali ini dibuat oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan apa pasal pun lepas daripada sembahyang pun kita disuruh beristighfar lagi kepada Allah Ta'ala. Tuan-tuan, padahal kita dah sembahyang dah. No. Tuan-tuan, sembahyang ni, no, kata Nabi SAW, siapa-siapa yang satu hari dia sembahyang 5 kali. Tuan-tuan, memang pun sembahyang ni difardukan 5 kali sehari. Maka Nabi kata, kamu tengok, ada orang yang mandi di sungai, kalau satu hari dia mandi sebanyak 5 kali, apa akan jadi kepada orang tersebut, kata Nabi. Dan sahabat kata, ya Rasulullah, kalau satu hari lah dia semayang sampai 5 kali, confirm dia bersih, tak ada apa-apa kekotoran kepada dia. Tuan-tuan, kata Nabi SAW, fakadzalika as-salah, maka demikian orang yang mendirikan sembahyang dia bersih, kata Nabi SAW. Tuan-tuan, tapi walaupun dah bersih dah, lepas daripada sembahyang kita istighfar lagi. Astaghfirullahalazim, Astaghfirullahalazim, 3 kali dibuat oleh Nabi SAW. Tuan-tuan, pasal apa? Kerana
dalam semayang tak sah ni masih lagi ada lalai dengan Allah Ta'ala. Tuan-tuan, kerana dalam semayang tak sah ni hati tak hadir dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tuan-tuan, kerana semayang tak sah ni anggota tubuh badan saja semayang, tetapi hati dia tak tahu kat mana. Tuan-tuan, kerana tu Nabi ajak pada kita, lepas daripada semayang ni maka kita beristighfar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, maka dia kata lagi, wa ma'naha annahu yatlubu min rabbih ghafrun dhanbihi ay mahwuhu min sahifatihi. Makna daripada istighfar ni bahawasanya seseorang itu dia minta daripada Tuhan dia keampunan daripada segala dosa dengan Allah Ta'ala. Tuan-tuan, kita kena ingat nah, dosa yang kita buat ni dia tidak boleh dihilangkan dia, melainkan dengan cara kita minta ampun dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan sebab itu setiap daripada kita kena taubat kepada Allah Ta'ala. Tuan-tuan, bila kata taubat ni apa dia? Taubat adalah balik semula kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tuan-tuan, dia kena istighfar, minta ampun dengan Allah daripada segala dosa-dosa dia. Tuan-tuan, dengan dia melakukan minta ampun ni, maka dosa dia akan diampunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi dia kata kat sini, makna daripada istighfar adalah meminta keampunan daripada Allah Ta'ala, minta dihapuskan daripada catatan dia. Tuan-tuan, setiap daripada kita ni, dosa-dosa yang dilakukan akan dicatat oleh dua malaikat yang senantiasa setia dengan kita. Tuan-tuan, siapa dia dua malaikat ni? Raqib dan juga Atid. Jaga baik-baik. Tuan-tuan, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, ma yalfidhu min qawlin illa ladaihi raqibun atidun. Tidaklah seseorang itu dia berkata-kata, kata Allah Ta'ala, melainkan pada sisi dia itu adanya dua malaikat, iaitulah Raqib dan juga Atid. Tuan-tuan, apa yang dia kata, apa yang dia buat, semua akan dicatat oleh dua malaikat ni, baik ataupun buruk. Tuan-tuan, jadi istighfar ni tujuan dia apa? Kita minta dihapuskan, minta dipadamkan mana-mana yang dicatat dosa oleh dua malaikat ni. Mudah-mudahan tuan-tuan, bila kita jumpa dengan Allah Ta'ala, bersih dalam keadaan tidak bawa dosa dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tuan-tuan, yang berhak untuk padam semua dosa-dosa kita ni Allah Ta'ala saja. Yang boleh padam ni Allah Ta'ala ya. Kerana tu Allah Subhanahu wa Ta'ala kata, yamhullahu ma yasha'u wa yuthbit. Dia sahajalah yang boleh memadamkan mana-mana dosa yang dilakukan oleh manusia, lalu digantikan dengan yang lebih baik daripada dosa tersebut. Tuan-tuan, tak ada orang lain dia bukan macam apa ni, sebahagian daripada agama kan. Contoh macam apa ni, sebahagian daripada agama dia buat apa? Tuan-tuan, mai dekat dia punya rohib, mai dekat dia punya rohib lah kan. Mai dekat dia punya ulama dia. Tuan-tuan, ulama dia baptis lebih kurang, tuan-tuan, maka dia pun bersih daripada dosa dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tuan-tuan, macam tu cara kita nak minta ampun, macam tu tidak. Tuan-tuan, kita minta ampun ni lagu mana? Kita minta ampun dengan Allah Ta'ala, berdoa kepada dia, istighfar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tu cara kita. Baik, maka dia kata
Wa qad raghiba asy-syar'u fil iktsari minal istighfar. Dia kata, sesungguhnya syarak begitu menggalakkan. Tuan-tuan tengok kan, syarak kita ni dia begitu galakkan, dia begitu suruh kepada kita, iksar minal istighfar, supaya orang ini dia memperbanyakkan istighfar kepada Allah Ta'ala. Dan nampak tak? Ni anjuran ni daripada syarak kita, daripada Allah Ta'ala, daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Supaya apa? Kita memperbanyakkan istighfar kepada Allah Ta'ala. Dan tak pasal apa? Tadi kita sebut dah, kerana dosa-dosa kita ni banyak. Tuan-tuan, banyak sangat dosa kita. Allahu Akbar. Tuan-tuan, hanya kita lah yang tahu berkenaan dengan diri kita. Ya betul, kita semayang. Tuan-tuan, ya betul, kita baca Al-Quran. Betul, kita beristighfar kepada Allah Ta'ala. Tuan-tuan, tapi kadang-kadang kita ada melakukan kesalahan. Kadang-kadang ada dosa yang kita buat. Kadang-kadang ada perkara yang kita tak perasan kita buat. Tuan-tuan, ada satu perkara yang sangat besar. Sangat besar. Apabila dia berasa benar dengan dosa yang dia lakukan kepada Allah Ta'ala. Tuan-tuan, dia berasa dia betul. Tuan-tuan, dia duk berasa macam dia pada pihak yang benar. Padahal dia dalam keadaan berdosa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tuan-tuan, perkara ni Allah Ta'ala sebut. Ni bukan kita sebut ni. Tuan-tuan, Allah Ta'ala kata, yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a. Mereka menyangka mereka buat kebaikan. Nampak? Tuan-tuan, dia rasa dia dah buat kebaikan dah. Tuan-tuan, dia duk rasa dia dah mendekatkan diri dia kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tuan-tuan, tapi Allah Ta'ala kata apa dak? Dia tak buat kebaikan pun, tetapi dia masih lagi melakukan perkara yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan tuan ingat tak hadis? Dan ni hadis. Nabi sallallahu alaihi wasallam cerita. Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut, kerana ada ditanya oleh sekumpulan para as-sahabah radhiyallahu anhum ajma'in. Dan sahabat tanya dengan Nabi, ya Rasulullah, ada orang yang duduk di pinggir sana, di hujung tempat kita kota Madinah ni, di hujung sana ada satu orang perempuan, dia rajin beribadat kepada Allah. Rajin. Tuan-tuan, dia rajin, kata sahabat, dia rajin beribadat. Dia rajin bangun pada waktu malam. Dia rajin baca Al-Quran, rajin. Tapi ya Rasulullah, ada satu perkara yang kami tengok tak elok. Tuan-tuan, apa dia tak elok ni? Tuan-tuan, dia ada pelihara satu kucing. Dia pelihara seekor kucing. Tuan-tuan, yang mana kucing ni, dia tak lepaskan untuk mencari makanannya sendiri. Tuan-tuan, dia tak lepas. Dia biar dekat dalam tu, dia ikat, dia tambat kucing ni dekat dalam rumah dia. Tuan-tuan, dia tak biar pun kucing ni keluar melata pergi cari makan. Tuan-tuan, akhirnya apa? Kucing tu mati. Mati dia. Tuan-tuan, jadi apa kata Nabi SAW? Nabi kata, kalaulah perempuan ni dia tak bertaubat kepada Allah Ta'ala. Tuan-tuan, Nabi kata perempuan ni, kalau dia tak bertaubat daripada dosa dia, maka dia akan diazab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia akan dimasukkan ke dalam neraka Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masya Allah. Tuan-tuan, dia syok-syok ya zikir. Tuan-tuan, dia berasa senang hati je sembahyang. Tuan-tuan, dia duk berasa senang hati ya bangun malam. Tuan-tuan,
Tapi dia tak perasan dia ada satu ekor kucing yang dia tak bagi makan. Malah dia tak lepaskan kucing ni untuk keluar. Tuan-tuan, maka Nabi kata apa? Dia esok ni kalaulah dia mati, dia akan diseksa oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik. Kemudian dia kata lagi, bismillah. Wa qad raghiba asy-syar'u fil iktsari minal istighfar. Dan syarak menggalakkan sangat supaya apa? Semua manusia memperbanyakkan beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Faqad qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Dan tengoklah, yang ni Nabi sebut berkenaan dengan apa ni? Berkenaan dengan kelebihan orang yang beristighfar, dia minta ampun dengan Allah Ta'ala. Dan tuan tengok apa Nabi kata, man lazima al-istighfara, siapa-siapa dia yang melazimkan istighfar. Tuan-tuan, siapa-siapa dia yang membiasakan diri dia dengan memperbanyakkan istighfar kepada Allah Ta'ala. Tuan-tuan, buatlah amalan-amalan ni semua. Tuan-tuan. Nah, tuan-tuan, kita ada cita-cita. Ada. Kita ada cita-cita. Tuan-tuan, cita-cita kita apa? Kita nak tengok suasana yang baik. Itu ya, tuan-tuan. Tuan-tuan, kita ada cita-cita. Kita nak apa dia? Supaya rezeki kita luas. Tuan-tuan, kita nak supaya kita senantiasa berada dalam kebaikan senantiasa. Tuan-tuan, apa dia punca seseorang ni ataupun tempat itu dia akan diberikan kebaikan. Subhanallah. Tuan-tuan, sebab itu ulama tasawuf kata, kami tak jumpa dah, dia kata. Kami tak jumpa pada mana-mana ilmu yang terlebih baik daripada ilmu tasawuf, kata ulama. Tuan-tuan, pasal apa? Tuan-tuan, ilmu tasawuf ni dia bersihkan diri. Tuan-tuan, ilmu tasawuf ni dia mendekatkan diri kepada Allah Ta'ala. Tuan-tuan, ilmu tasawuf dia nak buang segala dosa-dosa yang menumpuk pada diri seseorang. Dan tengok apa kata Nabi SAW. Amai. Dan Nabi kata, man lazimal istighfar, siapa-siapa dia yang melazimkan istighfar, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ja'alallahu lahu min kulli hammin faraja. Allah Ta'ala akan menjadikan padanya setiap duka cita, kesulitan, jalan keluar, kata Nabi. Tuan-tuan, ni yang pertama sekali kelebihan. Bila dia memperbanyakkan istighfar kepada Allah Ta'ala. Kullu hammin faraja. Setiap kesulitan akan dapat jalan keluar daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Satu. Kedua, wa min kulli dhiqin makhraja. Dan setiap kesempitan ada jalan keluarnya daripada Allah Ta'ala. Ketiga, wa razaqahu min haitsu la yahtasib. Dan dia akan diberikan rezeki daripada sumber yang dia sendiri tak sangka, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan, jadi kita nak apa pun juga, tuan-tuan, kita tengok macam tak selesai masalah. Tuan-tuan, kita tengok macam hidup kita dia jadi apa ni, huru-hara. Tuan-tuan, banyakkan beristighfar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tuan-tuan, saya nak baca ada satu riwayat, yang mana riwayat ni direkodkan oleh Imam Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala. Tuan-tuan, direkodkan di dalam kitabnya Fathul Bari berkenaan dengan pertanyaan satu orang kepada Imam
Hasan Al-Basri rahimahullahu ta'ala. Dan tengok apa kata Imam Hasan Al-Basri. Dia kata ni Imam Al-Bukhari sebut dalam kitab dia Fathul Bari, riwayat berkenaan dengan Imam Hasan Al-Basri rahimahullahu ta'ala. Dan tengok apa dia kata. Anna rajulan syaka ilaihil jadab. Satu hari ada orang yang mengadu kepada Imam Hasan Al-Basri berkenaan jadab. Tuan-tuan, jadab ni apa dia? Jadab ni maksudnya kemarau panjang. Tuan-tuan, ada orang dia mengadu pada Imam Hasan Al-Basri. Wahai Imam, tolonglah doa pada Allah Ta'ala. Sebab sekarang ni di tempat kami ni jadab. Di tempat kami ni dilanda kemarau yang begitu panjang. Maka tolonglah doa dengan Allah Ta'ala. Dan tuan, apa kata Imam Hasan Al-Basri? Faqala istaghfirillah. Kamu beristighfar kepada Allah Ta'ala. Kemudian wasyaka ilahi akhar. Kemudian ada satu orang yang lain pula mengadu kepada Imam Hasan Al-Basri berkenaan dengan apa? Al-faqru, berkenaan dengan kefakiran dia. Dan tuan, dia ni orang fakir, dia ni orang miskin, rezeki tak lancar. Faqala, kata Imam Hasan Al-Basri, istaghfirillah, kamu beristighfar kepada Allah Ta'ala. Dan tuan, dia kata lagi, wasyaka ilaihi akhar jafaf. Ada satu orang dia mengadu kepada Imam Hasan Al-Basri berkenaan dengan jafaf. Tanah tanaman dia kering. Dan tuan, nak tanam apa kalau kering? Nak tanam apa kalau tidak subur tanahnya? Dan tuan, maka kata Imam Hasan Al-Basri, istaghfirillah, kamu istighfar kepada Allah Ta'ala. Tuan-tuan, mai pula satu orang yang lain. Wasyaka ilaihi akhar adamul walad. Ada satu orang dia mengadu kepada Imam Hasan Al-Basri yang dia ni tak ada anak. Dan tuan, apa kata Imam Hasan Al-Basri? Istaghfirillah, kamu istighfar kepada Allah Ta'ala. Dan tuan, tadi tak saat ni kita baca hadis. Siapa dia yang melazimkan istighfar, siapa dia ada kesulitan, Allah keluarkan dia daripada kesulitan itu. Siapa ada kesempitan, Allah keluarkan dia daripada kesempitan itu. Siapa dia yang beristighfar, maka dia akan mendapatkan rezeki daripada sumber yang dia tak sangka. Dan tuan, Imam Al-Bukhari dia riwayat satu riwayat yang sampai kepada Hasan Al-Basri rahimahullahu ta'ala. Bila mana ada orang mengadu pada dia, semua keadaan fakir, lagi apa lagi, tanah kering, kemudian kemarau, tak ada anak. Dan tuan, semuanya Imam Hasan Al-Basri kata apa? Istaghfirillah, kamu minta ampun dengan Allah, istighfar. Pasal apa, tuan-tuan? Tuan-tuan, adakah Nabi saja sebut? Adakah Imam Hasan Al-Basri saja-saja sebut? Tak. Tengok, tuan-tuan, apa yang Allah Ta'ala kata, istaghfiru rabbakum. Dan tuan, ni ayat Quran. Yang ni dalil betapa besarnya kelebihan daripada beristighfar, minta ampun dengan Allah Ta'ala. Subhanallah. Tuan-tuan, kita ni apa pun yang tak beres kerana dosa kita dengan Allah Ta'ala. Sebab itu salafun salih, ulama-ulama terdahulu, bila berlaku apa-apa ujian ke atas diri mereka, maka mereka akan minta ampun dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan tengok apa Allah Ta'ala kata, ni ayat Quran. Kalau nak balik sekali lagi, tengok surah Nuh ayat 10. Ayat 10, 11, 12. Ni ayat ni. Tuan-tuan, Allah Ta'ala kata apa? Istaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Minta ampun dengan Tuhan kamu, sesungguhnya Allah adalah pemberi ampun. Tuan-tuan, yang pertama,
Minta ampun dengan Allah. Kenapa? Dialah yang memberikan keampunan. Dan kemudian Allah Ta'ala sebut, bila hamba ni minta ampun sungguh-sungguh dengan Allah. Dan tuan dia menyesal atas segala perbuatan dia. Dan tengok apa yang Allah Ta'ala buat kepada orang istighfar. Yursilis sama'a alaikum midrara. Allah akan hantar kepadanya langit midrara, yang menurunkan hujan yang begitu lebat, kata Allah Ta'ala. Allah turunkan supaya apa? Tanah yang tandus supaya dia subur. Tuh, akan turun apa ni, ayat hujan daripada langit. Kemudian Allah Ta'ala kata, wa yumdidkum bi amwalin wa banin. Allah akan memperbanyakkan harta dia, dan Allah akan memperbanyakkan anak-anak dia. Tuan-tuan tengok, tuan-tuan cubalah, mana-mana anak kita, cucu kita yang tak boleh anak ni, tuan-tuan habaq kat dia ni, supaya apa? Istighfar hari-hari, hari-hari minta ampun dengan Allah Ta'ala. Tuan-tuan, Allah Ta'ala sebut, dengan beristighfar Allah mai hantar hujan yang akan menyuburkan bumi dan akan memperbanyakkan harta dan juga anak-anak dia. Dan terakhir Allah Ta'ala kata apa? Orang yang beristighfar ni, wa yaj'al lakum jannatin wa yaj'al lakum anhara. Allah akan beri kepada kamu syurga. Dan nilai sekali lah, bila mana kita dah mati esok ni, mati dalam keadaan kita beristighfar kepada Allah Ta'ala, Allah bagi syurga. Dan bagi syurga macam tu ya? Tak. Allah Ta'ala kata lagi, wa yaj'al lakum anhara. Dan Allah Ta'ala akan beri kepada kamu beberapa batang sungai di dalam syurga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oh, Masya Allah. Tuan-tuan, patutlah Imam Hasan Al-Basri, tuan-tuan, tengok tanah ada orang mengadu, tanah tak jadi, istighfar. Tengok tak ada anak, istighfar. Tengok kemarau, istighfar kepada Allah Ta'ala. Pasal apa? Allah Ta'ala sebut, ni janji daripada Allah Ta'ala bagi orang-orang yang beristighfar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, habis bab berkenaan dengan apa ni istighfar. Lah ni kita masuk pula pada bab selawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan, tapi yang ni kita tak dan apa ni nak hurai. Nanti insya-Allah kita akan hurai berkenaan dengan zikir salawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam pada pertemuan yang akan datang. Yang ni kita baca. Dia kata, wa dzikru biha yakunu bi ayyi sighatin min as-siyaghi wa mithaluha Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sallim. Dia kata, dan tuan, ni antara lafaz salawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan, nanti kita akan baca nanti berkenaan dengan kelebihan orang-orang yang dia membasahkan lidah dia dengan bersalawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, insya-Allah pada pertemuan yang akan datang. Tapi tuan-tuan, kita amallah. Tuan-tuan, kita amal apa ni istighfar kepada Allah Ta'ala ni. Kerana banyak dia punya kelebihan hari-hari. Tuan-tuan, kalau boleh satu hari kita baca istighfar 100 kali. Tuan-tuan, 100 kali hari-hari minta ampun, sama ada pada dosa yang kita tahu ataupun dosa yang tidak kita ketahui. Mudah-mudahan kita semua tergolong dalam golongan orang yang diampunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahumma amin. Jadi cukup dulu setakat tu. Yang baik datang daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang tidak baik datang daripada kejahilan dari saya sendiri, walaupun hakikat
Kedua-duanya datang daripada Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lana ma akhtana wa ma ta'ammudana wa ma asrarna wa ma a'lanna wa ma anta a'lamu bihi minna, antal muqaddim wa antal muakhir. La ilaha illa anta subhanaka inna kunna minadh dhalimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma